والمؤمنين والمؤمنات شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن نصره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم آمين. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita di kalangan hamba-hambanya untuk menjadi tetamunya di rumah Allah pada malam ini. Mudah-mudahan beradaan kita dilimpahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberadaan kita dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu dan pengetahuan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang benar kita dapat melaksanakan tuntutan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan tafsir ayat dari tafsir Nurul Ihsan surah Fussilat
sampai pada ayat yang ke-41 di muka surat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru bizzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin alim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi azanihim waqr ulaika yunadawna min makanin ba'id. Walaqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbik laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Shadaqallahul azim. Firman Allah, innal ladzina kafaru bizzikri lamma ja'ahum, bahwasanya segala orang yang kufur dengan Al-Quran tatkala datang ia akan mereka itu, kami balas mereka itu dengan dilontar dalam neraka. Dan wa innahu lakitabun aziz, dan bahawasanya Al-Quran itu kitab yang sangat kuat, tiada dapat dibatal atau ditukar. Di dalam ayat ini Allah sebut orang-orang yang kufur dengan Quran, iaitu az-zikr. Sebagaimana kata ahli-ahli tafsir, maksud az-zikr ini ialah Al-Quran. Mana orang yang kufur dengan Al-Quran. Di antara ahli tafsirnya Imam Ibnu Qatadah menyebutkan Ad-Dhahhak, ramai lagi ahli-ahli tafsir menyebutkan az-zikr ialah Al-Quran. Itu dalam ayatnya, inna nahnu naz-zikra, sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra itu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, kami yang akan memeliharanya. Jadi az-zikr ni Al-Quran. Maka orang yang kufur dengan Al-Quran, tak kala datang ia akan mereka itu nantinya, di akhirat nanti, mereka yang mengingkari Al-Quran ini, ketika Al-Quran datang kepada mereka, takkah datang ia pada mereka itu, malah apabila Al-Quran disampaikan kepada mereka,
apabila Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran dan ayat itu dibacakan kepada mereka, tak kala datang ia akan mereka itu, Al-Quran itu mai datang kepada mereka, lalu mereka kufur dengan ayat itu, maka kami balas mereka itu dengan dilontar di dalam neraka. Mereka akan dicampak dalam api neraka sebab kufur dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu para ulama kata, barang siapa yang dia menolak satu ayat, bahkan satu huruf daripada ayat Al-Quran pun, dia telah jadi kufur. Bukan dia mengingkari satu Al-Quran itu, satu juzuk, satu surah, satu ayat, satu huruf pun. Kalau dia menafikan satu huruf daripada huruf Al-Quran itu, dia adalah di kalangan orang yang kufur. Sebab itu kata ahli tafsir, Allah menyebutkan orang yang kufur ini ketika Al-Quran datang kepada mereka, sampai kepada mereka tu, para mufassirin menyatakan orang yang macam ni kufur dan mereka akan dicampak ke dalam api neraka. Kufur dengan ayat. Sama ada ayat-ayat itu berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Akidah, tak kira ayat ada akidah, ayat ada yang berkaitan dengan akhlak, ada ayat yang berkaitan dengan ibadah, dengan hukum, dengan pelbagai ayat. Maka dikira orang itu kufur. Sebabnya wa innahu la kitabun aziz. Sebab sungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Quran itu kitab yang sangat kuat, yang mulia, yang tak dapat disanggah, dibatal dan ditukar dengan ayat-ayat yang lain, perkataan-perkataan manusia. Kitabun aziz. Disebutkan Al-Quran itu kitabun aziz. Imam Ibn Katsir menyatakan bahawa kitabun aziz makna Al-Quran itu perkasa, iaitu tak ada siapa pun yang dapat mendatangkan hal yang semisal dengannya. Tak ada siapa pun yang boleh bawa mai satu ayat yang seumpamanya. Itu disebut kitabun aziz. Al-Quran yang sifatnya perkasa. Bahkan Allah mencabar, Allah cabar siapa-siapa yang boleh bawa Al-Quran ini. Kalau mereka mengingkari ayat Al-Quran, in kuntum fi raibim mimma nazzalna, kalau kamu rasa ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan ini, tak kira lah, faktu, bawa mai. Tak ada cabaran itu, tak pernah disahut oleh siapa pun. Daripada zaman ketika Rasulullah menyampaikan agama Islam ini, tak ada siapa yang boleh bawa satu ayat. Lepas itu dikata Al-Quran itu dalam tafsir Ibn Katsir dia kata kitabun aziz, makna kitab yang sifatnya sangat agung, perkasa, yang siapa pun tak boleh nak membawa sepotong ayat yang seumpamanya, walaupun ayat yang paling pendek. Ayat yang paling pendek, tak ada siapa. Itu disebut kitabun aziz. Walaupun dalam maknanya dia kata Quran itu
adalah kitab yang mulia. Tapi ahli tafsir dalam mentafsirkan kitab mulia tu dia kata kitab yang perkasa. Zu quwwatin, kitab yang mempunyai kekuatan, yang gagah, yang perkasa. Tak ada siapa pun yang boleh mendatangkan ayat itu. Itu sangat kuat dia kata. Zu kitabun aziz, bahwasanya Quran itu kitab yang sangat kuat, yang tak ada siapa pun nak boleh batalkan dia, nak tukar dia. Allah Ta'ala yang menurunkannya, dan Allah akan menjaga. Wa inna lahu lahafizun, kami yang akan memelihara Al-Quran itu. Kalau hilang daripada tulisan, cacatan dalam tulisan-tulisan ni, Allah tetap memelihara Al-Quran dalam dada-dada orang-orang yang hufaz, yang duk hafal ni. Kita tak tahu lah orang yang menghafal Quran ni dah berjuta dah. Al-Quran tetap tak sama dengan kitab-kitab samawi sebelum ni, Taurat, Injil, Zabur. Tak sama, hilang. Tapi Al-Quran Allah pelihara. Sebab apa? Ini kata Imam Ibn Katsir, dia kata kitab innahu la kitabun aziz, dia punya kekuatan, kegagah perkasa, tak mampu dikalahkan oleh mana-mana orang yang dapat mencipta ayat selain daripada ayat Al-Quran. Tetapi kita tengok kitab Taurat diselewengkan oleh padri-padri, rahib-rahib mereka, diseleweng, diubah kataan asalnya. Kitab Injil diubah selepas wafatan Nabi Allah Isa alaihi salam. Tapi Al-Quran selepas wafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tetap terpelihara. Sebab apa? Sebab tadilah dia mempunyai kekuatan yang gagah perkasa. Kemudian Allah menyebutkan selepas itu ayat la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, tiada datang akan dia Quran itu oleh kitab yang membatalkan akan dia daripada dahulunya dan tiada kemudiannya. Tidak datang kepadanya, yakni Al-Quran itu al-batil, kebatilan, daripada dahulunya, iaitu di depannya maupun di belakangnya. Tak ada. Di kalangan ahli tafsir dalam menyebutkan ayat ini, dia kata la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, maksudnya tak ada jalan bagi sebarang bentuk kebatilan untuk menyusup masuk dalam ayat-ayat Al-Quran. Tak ada satu pun ayat-ayat yang batil. Sebab apa? Sebab ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tak ada jalan la ya'tihil batil, jalan belakang ke depan ke, tak ada satu pun yang boleh jenis bentuk yang batil, yang sesat ni nak masuk. Dalam surah Fussilat Allah sebut tanzilum min, dalam tu dia kata tanzilum min hakimin hamid. Itu dia kata, sambung ayat tu. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu tanzilum min hakimin hamid. Turunnya Al-Quran itu daripada Tuhan yang amat hakim, lagi yang kepujian pada kerjaannya. Sebab apa? Sebab Quran itu diturun dari Tuhan Allah yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Maha bijaksana macam mana? Maha bijaksana dalam semua ucapannya,
perbuatannya maha terpuji dalam semua perintah dan larangannya terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada jalan yang boleh menyusup. Sebab itu walaupun Al-Quran ini tafsirannya ada juga cubaan-cubaan nak menyeleweng ayat-ayat Al-Quran, menyeleweng tafsiran Al-Quran, tafsir dengan rak, dengan pandangan sendiri, dengan nafsu, tapi ulama-ulama yang muktabar telah meletakkan contoh kepada kita ni tafsir-tafsir yang betul. Lepas tu kita boleh jumpa kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam At-Tabari, macam-macam kitab. Zamakhsyari menulis. Jadi mereka ni, ulama-ulama ni terletakkan ini tafsiran-tafsiran yang berlandaskan kepada penjelasan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pandai-pandai nak buat sendiri. Baru ni saya tengok ada satu video kawan dia hantar seorang ustaz muda lah. Dia nak mengaitkan pandangan dia, saya nak kaitkan pandangan dia je, pandangan yang berkaitan dengan apa, orang tanya dia hukum menyapu muka dan kepala selepas mayat. Jadi mungkin dia ni terpengaruh dengan pahaman-pahaman yang bukan daripada pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dia kata ini adalah suatu perbuatan mungkar, bid'ah mungkarah, bid'atun mungkarah, satu bid'ah yang mungkar. Dia bawa dalil satu daripada ayat Al-Quran, iaitu ayat dalam surah Ibrahim ayat 44. Dalam surah tu Allah bagi peringatan, tapi tafsirannya tu dia buat tafsiran cara sendiri. Saya tak jumpa ada ulama yang kata macam dia. Yang ada ayat itu Allah tujukan kepada orang-orang kafir yang mereka tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esok bila mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka minta mereka balik ke dunia untuk beriman dengan Rasul dan menyatakan keislaman. Tapi yang ustaz ni dia kata ni orang yang tidak mengikut ajaran Rasul, dengan sebab dia kata Rasul tak buat, tak sapu muka dan wajah selepas selesai sembahyang. Mudah sangat masuk neraka dah. Ancamannya orang ni akan dimasukkan neraka, esok akan menyesal dan akan bawa balik, minta balik ke dunia nak bertaubat. Pasal apa? Pasal silap. Lepas sembahyang sapu muka, lepas tu sapu kepala. Sedangkan tak ada ahli tafsir yang kata macam tu. Nak kait, yang kita nak sebut tu nak kaitkan dengan ayat itu. Tapi walaupun hukum asalnya dalam amalan-amalan ni mazhab Syafi'i dia yang sapu muka tu tak ada masalah. Dan dia bukan jadi satu pertikaian sebab dia benda khilaf. Para ulama dah kata dah benda ni khilaf. Benda khilaf bukan sampai menyebabkan seorang tu terhumban masuk neraka. Lepas tu kita kena faham tu. Kita kenapa benda-benda khilaf, bila seorang tu dia buat satu yang khilaf dengan ulama lain, jangan kata tu sesat. Jangan sampai hukum sesat sampai keluar daripada agama. Mudah sangat. Sikit-sikit nak kata orang tu sesat, kacau je ni. Jadi tafsiran ini yang berkaitan dengan ayat ni para ulama dah letak dah. Ulama-ulama yang dulu
Lain tu mendakwa diri pula, dia kata kami ini adalah orang salafus salih. Oh, dia kata saya ni orang yang ikut aliran salafus salih. Imam Syafi'i itu siapa? Imam Syafi'i kita nak tanya. Daripada ingat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah ni, mereka tu lah salafus salih. Sedangkan tak ada mereka ni yang kata macam tu. Maka Imam Ahmad ibn Hanbal sendiri dalam tafsirannya tak menyebutkan macam tu pun. Oleh sebab kata mereka ni adalah orang yang golongan salaf yang ikut aliran pahaman salaf. Tak tahu mai ke mana salaf. Sedangkan yang salah ni orang-orang yang hidup selepas zaman sahabat Nabi, yang di antaranya mereka bertemu dengan para sahabat Nabi, bertemu dengan para tabi'in. Orang tu sahabat, kemudian sahabat tabi'in, para as-salah ni, maka jumpa ni. Dan mereka inilah yang menerima tafsir ayat-ayat Al-Quran ni daripada sahabat Nabi, terus pada Rasulullah, kedengar Rasulullah, sampai pada sahabat-sahabat bagi tahu pada para tabi'in, para ulama yang ada pada masa itu. Jadi sebab itu Al-Quran ni dia ada tafsiran dia, yang kita jangan pandai-pandai mentafsirkan ayat Al-Quran. Ayat Quran ni dia ada kaedah dia dalam mentafsir, dan tak boleh kita mentafsir dengan cara akal kita, dengan walaupun kita kata ni logik akal tidak boleh mendahului tafsir yang telah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampaikan kepada para sahabat. Jadi Allah kata batu Al-Quran ni tak ada jalan yang batil, walaupun tafsir-tafsir para orang tafsir yang nak cuba mentafsirkan secara salah. Sebab apa? Sebab tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran ini turun daripada Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran itu daripada Tuhan yang amat hakim. Hakim, bijaksana. Bijaksana pada ucapannya, kalamnya, perkataannya. Lagi kepujian pada, yang itu maha terpuji pada perintah dan larangannya, kata ahli tafsir. Itu kepujian pada kerjaan itu apa dia? Pekerjaannya itu ialah terpuji dalam semua perintah dan larangannya. Untuk siapa? Untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Betul, ayat Quran ada suruh, ada larang. Ada suruh, ada larang. Jadi itu yang kata hakim. Tengok ada contoh ayat Quran ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkurulah. Makan daripada makanan-makanan yang baik dan bersyukur. Dan ayat lain selepas Allah perintah, kata la tuharrimu, jangan kamu mengharamkan min tayyibati ma razaq, daripada perkara yang Allah halalkan bagi kamu. Allah larang kita mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebut juga, ada sebahagian ayat ini kata wala ta'tadu. Walaupun Allah perintahkan kita makan, minum, rezeki Allah bagi ni, jangan kamu melampau. Jadi sebab itu yang kata hakim. Para ulama kata, ahli tafsir mengatakan bahawa Allah itu hakimin hamid. Jadi terpuji di dalam perintah larangan. Allah perintah kita makan, tapi jangan melampaui. Makanlah. Allah suruh kita guna nikmat Allah ni dengan sebaiknya, tapi jangan melampau. Melampau tu kesannya kita lah
hikmah yang kita kena kaji. Pasal apa Allah suruh kita makan, kemudian Allah larang daripada kita melampau. Makan tanda kita bersyukur pada Allah. Allah kata jangan melampau, sebab akibat kamu makan yang melampau, makan yang berlebihan, penyakit akan mai kat kamu. Itu hikmahnya. Itu yang kata Allah dalam ucapannya maha terpuji dari segi perintahnya dan larangannya. Banyak contoh. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan kita jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Jual beli harus dibenarkan, tapi Allah mengharamkan riba. Sebab riba itu berlaku penindasan dan kezaliman kepada orang lain. Ini yang Allah maha bijaksana dalam larangannya terhadap makhluknya. Itu hakim, pujian pada pekerjaan. Kemudian mai ayat yang berikut, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qabli. Tiada dikatakan bagi engkau ya Muhammad melainkan barang yang dikata bagi segala rasul yang dahulu daripada engkau, yakni yang kafir-kafir Mekah kata engkau sahir, tukang sihir, dan kazib, penipu. Sahir dan kazib itu nabi-nabi yang dahulu pun demikian juga. Jadi Allah nak memujuk Nabi. Ini kata ahli tafsir. Ma yuqal, tidak ada yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepadamu wahai Muhammad, yang mereka kata kamu ni tukang sihir, kamu ni kazib, pembohong, penipu, mereka ayat. Semua ni perkataan-perkataan berkata pada kamu ni, kamu jangan susah hati, jangan rasa sedih. Sebab apa? Sebab apa yang mereka kata kepada kamu tu wahai Muhammad, orang kafir Quraisy yang kata apa tu, orang-orang kafir sebelum ni telah kata perkataan yang sama kepada nabi-nabi mereka. Orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang kata nabi mereka Musa ni mai pada nabi mereka, Sulaiman ni mai asal pada Bani, semua mereka kata. Tapi depa ni yang mendustakan nabi-nabi depa. Depa yang kata pada nabi mereka, mereka yang membunuh nabi-nabi mereka. Mereka yang mengatakan nabi mereka ni orang-orang sesat, tukang-tukang sihir. Nabi Musa mereka tuduh sebagai tukang sihir. Nabi Isa mereka kata sesat. Jadi nabi-nabi sebelumnya telah dituduh sebagai orang-orang yang sesat. Maka Allah kata jangan apa yang dikatakan maka itu pernah dah mereka kata pada nabi-nabi yang sebelum. Kata perkataan yang sama saja. Kalau nabi sebelum nabi, kalau kamu wahai Muhammad telah didustakan oleh mereka, nabi sebelum kamu pun didustakan oleh kaum mereka juga, oleh kaum-kaum mereka. Tak ada satu nabi pun yang tidak didustakan oleh kaum mereka. Daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam, kemudian main Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam As-Sa'di, seorang mufassir yang mentafsirkan ayat. Kata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, tafsir Sa'di, dia kata ayat itu menyatakan bahawa tidak ada satu kedustaan pun yang ditujukan kepada kamu wahai Muhammad, melainkan
telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum daripada kamu. Tak ada sebelum-sebelum sama ya. Mereka semua kata pada rasul-rasul mereka dengan perkataan yang sama, iaitu perkataan dia ialah sahir kazib. Sahir tukang sihir, kazib penipu. Maka bila kamu dengar ucapan itu, kamu dengar kata-kata mereka, hendaklah engkau sabar seperti mana sabar mereka itu. Hendaklah kau bersabar seperti mana sabarnya nabi-nabi sebelum kamu, rasul-rasul sebelum kami. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dalam satu perintah Allah dalam ayat dalam surah Anbiya menyebutkan ketika Allah bagi peringatan pada Nabi, mengingatkan Nabi, mujuk Nabi, Allah kata wasbir, sabarlah wahai Muhammad sebagaimana sabarnya rasul-rasul di kalangan ulul azmi. Ulul azmi Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Semua mereka ni didustakan oleh kaum mereka. Jadi Allah kata sabarlah sebagaimana nabi-nabi yang sebelum ini bersabar. Inna rabbaka lazu maghfirah, bahwa sesungguhnya Tuhan engkau itu punya ampunan bagi segala orang-orang mukminin, wazu iqabin alim, dan empunya seksa yang sangat sakit bagi segala kafir-kafir. Jangan duk peduli dengan orang-orang yang mendustakan kamu. Sebab itu sebagai kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni dituntut untuk kita menyampaikan agama mengikut kata para ulama ni kapasiti kita. Kalau kita orang yang berilmu, kita ajak orang. Ada orang kata kami tak ada ilmu apa-apa, kami nak dakwah apa? Kami tak ada ilmu apa? Nak ajak orang macam mana? Dakwah ni tuntutan bukan dekat ustaz, bukan dekat ulama, pada orang yang ada ilmu. Semua kita nak dakwah apa? Kita tugas dakwah kita tunjuk kita adalah umat Nabi yang beramal dengan Islam. Itu dakwah kita. Bila kita bermuamalah dengan orang bukan Islam tu, tunjuk perangai kita ni, kita perangai orang Islam. Perangai orang Islam. Kalau kita jual beli, kita ni orang yang amanah. Kita orang yang jaga hukum hakam. Kita makan minum, kita makan yang halal aja. Kita tak makan yang haram, makan yang syubhat. Itu dakwah kita, cara kita. Kita dalam rumah kita ada 5-6 orang anak. Tunjuk pada mereka ni. Ini dakwah kita kepada anak-anak kita. Kita tak lalai, tak leka dengan perkara yang melalaikan. Anak nak tengok perhati, oh ni bapa aku ni orang yang istiqamah dengan agama. Itu dakwah kita. Kita duduk di sekolah, kita duduk di pejabat, duduk di mana, kita semua boleh berperanan sebagai seorang da'i, sebagai seorang pendakwah. Tapi lah ni kita serah tujuan tugas dakwah ni pada orang tertentu saja. Jadi itu yang agama kita dilihat sebagai bukan agama yang membawa rahmat kepada manusia, orang. Tapi kita tak. Kita sebagai pendakwah, kita duduk jalan raya, kita sebagai orang Islam jaga hubungan kita. Mana kita ni tanggungjawab. Kita berdakwah kepada orang. Kita menyampaikan agama kita ni kepada semua orang. Jadi jangan peduli dengan cercaan, dengan kata-kata, dengan
penghinaan, semua tu. Sebab inna rabbaka ladzu maghfirah, Allah itu mempunyai ampunan bagi segala orang mukmin. Allah akan mengampun. Dan ingat, bagi orang kafir pula hukuman yang pedih terhadap orang-orang yang terus menerus di dalam kekafiran, keingkaran dan keterlaluan, mereka yang menolak agama. Dalam satu riwayat, dalam qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Hammad an Ali bin Zaid an Sa'id ibn al-Musayyab qala lamma nazalat hadhihi al-ayah inna rabbaka lazu maghfirah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula ghafarallah wa tajawuzuhu ma hana ahadan al-aish ma hana ahadan al-aish walaula wa'iduhu wa iqabuhu lattakala kullu ahad. Ibnu Abi Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Musa bin Ibnu Ismail dan telah menceritakan kepada Muhammad dari Ibnu Zaid dan Sa'id ibn Musayyab yang mengatakan bahawa ayat ini, yaitu firman Allah, inna rabbaka lazu maghfiratin inna rabbaka lazu maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar punya ampunan. Maka ketika turunnya ayat ini, Rasulullah bersabda, seandainya tiada keampunan dan kemaafan dari Allah, niscaya tiada seorang pun yang akan merasa hidup tenang atas dunia ni. Kalau Allah tak bagi, tak ampun, tak maafkan segala kesalahan hamba-hamba Allah atas dunia ni, tak ada siapa yang akan hidup tenang. Akan berlaku kekacauan hidup dalam pergaduhan, perkelahian. Tapi sebab apa? Sebab Allah bagi sifat pengampunannya, jadi kita hidup aman, tenang, sejahtera. Dan seandainya tidak ada ancaman dan siksaan, kalau tidak yang ayat yang tu Zu'iqabin alim, kalau tak ada lah peringatan pada Allah, ancaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya setiap orang akan meninggalkan amal masing-masing. Semua pakai tak buat amal apa dah. Lattakala kullu ahad. Semua orang kan tak mau buat amal. Kalaulah sebab itu kata para ulama dalam dakwah ni, dia main seru bagi peringatan. Seru. Nabi dia bukan setakat dia basyir bagi berita gembira, tapi dia nazir bagi peringatan. Sebab kalau dia tak bagi berita gembira, suruh orang buat ibadah, ini balasan dia, dan tak bagi peringatan, orang yang terseronok dengan berita-berita gembira ni sikit. Sikit. Berita-berita gembira yang Nabi sampai ni pun banyak kegembiraan tu, tapi kegembiraan tu tak nampak. Bila tak nampak, orang tak gemak pun, tak gemak. Nabi kata kalau kita sedekah, Al-Quran ni menyebutkan sedekah ni digandakan sampai 700 kali ganda. Tak apalah nampak 700 gandaan itu. 700 ganda tak nampak. RM1 yang kita bagi boleh capai menyamai dan lebih daripada RM700. RM1 yang kita bagi ila 700 di'fa, RM1 sama dengan RM700. Tapi tak nampak lah benda tu. Tak nampak. Maka Allah mendatangkan
peringatannya. Orang yang bakhil, orang yang kedekut, ini adalah inzar. Walaula wa'iduhu wa iqabuhu. Kalau tak ada ancaman, tak ada siksaan, tak ada peringatan ni, orang tidak akan melakukan amal. Semua pakat tinggal amal. Dalam adanya peringatan tu pun tak peduli. Di kalangan orang Islam dia tak peduli. Dalam kita duk buat ada peringatan, ada macam-macam tu, tidak ada kesedaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuiqa bil ilm. Beliau sambung, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyah, dan jika kami jadi akan Quran itu Quran bahasa ajam. Lau lah, andai kami jadikan, kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa bukan bahasa Arab, a'jamiyah, laqalu, niscaya berkata mereka itu kafir-kafir Quraisy, laula fussilat ayatuh, apa kerana tiada ditafsir segala ayat itu supaya kami dapat faham. Kalau turun dalam bahasa bukan bahasa Arab, mereka kata pasal apa ayat-ayat ni tidak dijelaskan penjelasannya supaya kami faham ayat-ayat itu. A'jamiyun wa arabi, dan adakah Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dan bahasa ajam? Ajam ni makna bahasa bukan bahasa Arab, sedangkan Nabi bangsa dia Arab. Soalan Allah tanya, Allah jawab, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa, katakan olehmu wahai Muhammad, ya Muhammad, iaitu Quran itu bagi segala orang yang beriman, yang mendapat hidayah, jalan agama, dan ubat yang menyembuh dari penyakit jahil. Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab, tak turun dalam bahasa ajam, bahasa yang bukan Arab. Sebab Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan menjadi penyembuh penyakit kepada segala kejahilan. Walladzina la yu'minuna fi azanihim waqr, dan bermula segala orang yang tidak beriman itu pada segala mereka tuli, tiada dengan ajaran Quran dan nasihatnya. Waqr ni makna mereka sumbat. Orang-orang yang tak beriman, orang yang tak beriman dengan Al-Quran ni, mereka pada telinga dalam mereka tu disumbat. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim, mereka menjadikan asabi', Allah kata jari-jari ni bukan boleh masuk semua dalam telinga, tapi Allah menggunakan perkataan asabi' mana jari-jari. Sebenarnya yang masuk tu satu jari ya, masuk dalam jari, itu dipanggil waqrun, tak mau dengar. Satu dalam bentuk peribahasa, orang-orang yang tak mau dengar akan peringatan ayat Al-Quran, mereka letakkan di telinga mereka waqrun, jadilah mereka ni tuli daripada mendengar ajaran dan nasihat. Wa huwa alaihim ma'ama, dan ia Quran atas mereka itu buta, tiada faham mereka itu akan dia dengan mata hati. Sebab bila mereka tak mau dengar Al-Quran, tak mau baca, jadilah orang-orang yang buta matanya. Ulaika yunadawna mim makanim ba'id, maka bermula kafir-kafir itu diseru daripada tempat yang jauh, yakni seperti orang yang diseru pada tempat yang jauh, tiada berapa dengar dan tiada faham seruan jauh itu. Seolah-olah mereka ni dia dapat seruan daripada tempat yang jauh, mereka tak dengar apa peringatan daripada ayat Al-Quran. Kemudian Allah sebutkan selepas itu, walaqad ataina Musal kitab, dan sesungguhnya telah kami datang akan Nabi Musa itu akan kitab Taurat, maka bersalahan orang padanya. Itu kita akan sambung pada pertemuan kita. Jadi Allah mengingatkan dalam ayat ini orang-orang yang tak beriman, tak membaca Al-Quran, tidak mengambil pengajaran Al-Quran ini
wa huwa alaihim ama, maka mereka ni diumpamakan sebagai orang yang buta, iaitu orang yang buta mata hatinya, orang yang tak mau melihat kebenaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak mau melihat kebenaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang dijauhkan daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana jauh pada hidayah Allah, dia akan sesat, sebab itu dalam ayat yang Allah kata, orang-orang yang wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Orang yang jauh, asal ya'shu ni, asya ya'shu dalam bahasa ni mana orang yang dia rabun, dia tak nampak akan ayat-ayat Allah, maka Allah jadikan bagi mereka ni syaitanan, ada syaitan yang akan menjadi sekutu rapatnya, lalu bila sekutu rapat ni, dia innahum layasuddunahum an sabil, mereka ni akan, syaitan-syaitan ni akan menyesatkan mereka daripada jalan hidayah, wal ayazu billah. Muslimin dan muslimat sekalian, jadi mudah-mudahan kita dapat memahami dan kita cuba bertadabbur, memahami tafsiran ayat Al-Quran, mengambil istifadah pengajaran ini untuk kita mendidik diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar dipimpin oleh wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad dan disampaikan kepada kita. Di muslimin dan muslimat, sekadar itulah untuk kuliah kita pada temuan malam ini, yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kekurangan itu adalah kelemahan pada diri saya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين نصر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.